بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini dapat diberikan ruang dan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia juga sebagai satu amalan yang melayakkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat nanti insyaAllah. Tuan-tuan, saya nak berhenti awal malam ini walaupun baru cakap, sebab tuan-tuan boleh ikuti perkembangan putusan. Saya tengok apa saya tengah cakap. Dia tak puas hati kalau tak tengok. Dia sebut awal, saya juga nak tengok lagi. Setakat ni kita dapat makluman bahawasanya kerajaan sedang mendahului pembangkang di Selangor. Jika jangan ada bapak tak faham lah, bayang sedang mendahului di Kajang. Tuan nak faham mana bakal mana kerajaan di Romai di Selangor. Sekarang duduk bukan dekat Parlimen ni. Tuan-tuan, apa-apa pun kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan diberi keputusan yang menyenangkan seluruh rakyat Malaysia insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ni yang kedua sebab nak putih awal sebab saya agak letih kerana kemarin program di Kedah Pantak Sari, semalam naik bas pukul 11.30 mari ke Kuala Lumpur, sampai di Pulu pukul 6.05 terus ke Ampang kuliah subuh. Lepas tu ke Kajang, sampailah lepas Kajang ke sini. Saya jumpa halang kereta lah, tak bagi gini. Jadi tak apa, kita tak perlu sangat. Saya dah putih awal lagi untuk balik rehat tuan-tuan. Apa-apa lah pukul 9 gitu lah insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada malam ni insyaAllah saya akan sebut satu perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab karangan yang Mughasyatul Qulub. Saya tadi lebih suka guna kitab ni, kata-kata masjid, kata-kata surah yang saya pergi, saya mesti guna kitab ni. Sono. Dia lebih dekat dengan kita, lebih rasa mudah kita faham. Saya mudah nak jelas tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan juga mudah faham. Kalau tuan-tuan tak faham, Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan kata kalau baca kitab sendiri tak faham itu biasa. Tapi kalau orang tolong baca kitab dan orang tolong terjemah dekat kitab tak faham juga, itu Allah Ta'ala. Kena rebut kitab, minum air, insyaAllah. Minum ayat ya. Tuan-tuan, tajuk yang pertama, saya baca sikit ya, lepas tu saya huraikan insyaAllah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan malaikat dengan memiliki sayap di timur dan di barat. Kepalanya berada di bawah arah dan kedua kakinya berada di bumi ketujuh. Di bawah bumi ketujuh. Ia memiliki bulu sejumlah makhluk Allah di muka bumi. Apabila seorang lelaki atau perempuan daripada umatku berselawat kepada aku, Allah memerintahkannya agar ia tenggelam di lautan cahaya di bawah arasy. Ia tenggelam di dalamnya, kemudian ia keluar dan membentangkan sayapnya. Setiap bulunya merintiskan air. Dari setiap titisan itu Allah menciptakan malaikat yang meminta ampunan untuk manusia itu hingga ke hari kiamat. Ini hari Nabi. Tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan malaikat yang Allah telah buat di sayap saja timur ke barat. Panjang mana, berapa ratus kaki, wallahu a'lam, saya tak pernah kira. Mungkin tuan-tuan lebih hebat boleh kira. Tapi kita tak ada orang hebat di Malaysia ni. Kalau hebat, jumpa dah buat terbang dulu. Sebab orang hebat tuan-tuan. Pagi tadi saya kuliah di Ampang. Di situ Datuk Tamrin ada, geng Datuk-Datuk kan. Tuan-tuan Datuk juga, tapi kebanyakan Datuk ada cucu. Situ Datuk ada cucu banyak. Jadi saya kata, dia pun sembang lah, tanya sebelum betul. Dia kata, Ustaz tak jumpa lagi kapal terbang. Saya kata, tak jumpa kapal terbang. Ada banyak faktor, tak jumpa. Yang paling mudah tuan-tuan, sebab apa kapal terbang supaya nak jumpa? Pertama tuan-tuan, yang paling besar, sebab Saiful tak ada kapal terbang.
Kalau Saiful Bukhari hantar dalam khutbah tu confirm nampak. Sebab benda yang kecil di badan Saiful orang boleh jumpa. Ini kalau Saiful dalam terbang, bila jumpa badan Saiful mesti jumpa apa terbang. Betul tak? Tapi oleh kerana ada Saiful tak naik terbang, tak jumpa. Itu saya kata Allah tuan faham paling lagi. Baik. Dia punya sayap timur ke barat, kepalanya berada di bawah arah dan kakinya sehingga ke bumi yang lapisan ketujuh. Besar dalam mana? Wallahu a'lam, tak dapat kita bayangkan. Maka di sayapnya ada bulu-bulu. Yang bulunya sebanyak makhluk Allah di muka bumi. Bukan dikatakan manusia, tapi disebutkan makhluk Allah, termasuk pokok, termasuk burung, termasuk cengkerik, termasuk yang lain. Diterjemahkan oleh mufassirin kata seluruh makhluk di muka bumi. Kalau manusia di Malaysia saja 28 juta. Itu tak masuk anak murid terumur ni. Anak murid terumur 40 juta. Saya pun heran. Dia kata Datuk, mohon guru Datuk ada 40 juta anak murid. Saya fikir balik, Malaysia baru 28 juta ya. Dari mana 40? Mungkin dia kira sampai ke alam bunian, Allah alam. Banyak ada orang yang mati sebab kena support dengan dia. Dengan yang apa ni? Banyak. Baik. Sebanyak makhluk di muka bumi, dan apabila seorang lelaki atau perempuan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada Nabi, maka Allah memerintahkan agar ia terjun dalam lautan cahaya di bawah arah. Bila terjun, kemudian naik semula, dia mengembangkan sayapnya dan menitiskan air daripada setiap helaian bulu di sayap-sayapnya tersebut. Maka daripada titisan air tersebut Allah menciptakan malaikat yang tujuannya penciptaan tersebut adalah untuk malaikat itu memohon ampun kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada dunia sampai akhirat. Mohon ampun dari dunia sampai akhirat. Hebatnya berselawat. Sebab itulah ramai yang buat selawat. Sebab selawat ni hebat. Tapi tuan-tuan, kita boleh ingat kalau setakat nak selawat saja, Abdullah bin Ubay bapak selawat. Abdullah bin Ubay bukan selawat di Putrajaya, dia selawat di Madinah, besar lagi. Tapi adakah Abdullah bin Ubay menjadi sahabat Nabi yang terbaik? Tak, dia menjadi bapak munafik dunia. Kalau setakat nak selawat saja, pakai kopiah hari itu, pakai jubah hari itu, orang kata ustaz, tak boleh kalau kepala ustaz letak nabi jadi. Dengar dulu. Tak boleh kalau kepala otak berterang letaklah husnuzan sikit, duk suzan, duk sampai jahat. Kita bukan suka jahat. Kita tengok dah kejahatan tu. Kita bukan suka jahat. Sangkaan jahat itu ialah benda tak nampak. Kita tengok, ni mesti penyamun ni. Dah ni memang penyamun dah. Kita nak kata lagunya. Takkan kita nak suruh backup penyamun? Tak boleh. Tak boleh, backup penyamun tak boleh. Kita pernah cerita sebab dia kalau dia samun, retak salah seorang daripada dia tak apa, ni samun, retak seluruh rakyat, kita pernah cerita sebab melibatkan orang lain. Kalau seluruh samun, retak pak dia, duk main, retak pusaka mak pak dia, letak pergi dia, itu retak pak dia. Ni bukan retak pak dia, retak pak kita pun dia ambil, dia masalah. Tuan-tuan, nak pakai jubah tak ada masalah, jubah kamu saja. Jubah dia apa nama ni, talis ada berjalan macam India, lama-lama Nabi saya apa dalam belakang, tapi pengisian dalam jubah tu. Kalau tak nak pakai jubah, minta maaf tuan-tuan, ni nak buka kepala lagi tuan-tuan. Kalau tak nak pakai jubah, Abu Jahal tu tak pernah pakai kemeja tu. Tuan-tuan apa? Bila masa Abu Jahal pakai kemeja? Bila masa Abu Jahal pakai t-shirt? Bila masa Abu Jahal pakai seluar jeans? Bila masa Abu Jahal pakai seluar sweatshirt? Dia pakai apa? Jubah. Bila masa Abu Jahal pakai rokok, suruh dia jubah. Adakah Abu Jahal ke surga? Pakaian tak membawa kita ke surga. Amalan, tetapi pakaian sekurang-kurangnya menjadi pendinding di mana kita melakukan maksiatan kepada Allah. Itu sekurang-kurangnya. Bila kita pakai kopiah, kita pakai jubah, takkan nak masuk kelab malam. Tak cukup. Macam tuan-tuan pakai jubah, nak masuk kelab malam, rizuk apa tak rasa macam Allah. Lek rasa. Tu kalau tuan-tuan pakai rok pendek, tak masuk.
Di Kedah, dibuat himpunan Kedah berselawat, panggil Habib turun. Tak ada masalah, Habib dia panggil berselawat. Kita pun pergi nak berselawat. Tapi dalam masa yang sama, minggu lepas itu, dia adakan pula konsert hiburan. Itu yang masalah. Jubah tinggal mana? Tuan-tuan, Menteri kata, orang yang menangkal, orang yang mengkritik himpunan berselawat kepada Nabi, orang itu ada penyakit. Mungkin ada penyakit lah, fikiran dia ada penyakit. Kita nak tanya balik kepada Menteri yang berhalang orang selama ni ada penyakit tak? Selawat kalau tak diajar maknanya, tak diberi penjelasan berkenaan dengan arti sebenar, dan tidak ada manfaat. Maka guru-guru agama, ustaz-ustaz turun masjid-masjid, bagi tazkirah, bagi kuliah, memperjelaskan kepada kita, yang tu disekat. Orang yang kritik berkenaan dengan selawat, kita kata orang itu ada penyakit. Orang yang tutup pintu masjid, tutup pintu surau, tak bagi ceramah agama, tak bilang jelaskan penjelasan mengenai dengan agama, tak ada penyakit pada itu. Dan inilah suasana dalam masyarakat kita. Dulu masa buat himpunan dikatakan bohong. Tok bohong buat bonyok masuk dalam KLN, tak tahu pula. Entah ini masalah. Dia macam dunia lari-lari, dia macam kartun. Sampai dia tengok kalau tak ada Android, tak ada Samsung ke Sony kan, tuan-tuan boleh download lah ni Play Store tu, Bomo MB370. Ada game Bomo. Tuan-tuan tak saya tak buka tengok. Download tu main malam-malam, tak ada masalah. Dan tengok-tengok Domo kena sound kemarin. Aku punya Domo. Pokoknya dia masuk ke hotel, tak tahu nama hotel apa. Dia masuk begitu nak minum di hotel tu. Lepas tu dia buat press, buat penjagaan apa, nak tampar menteri tu, nak tampar, nak saman 1 juta, nak ikut, nak keluar dia. Nak tampar dia, rupanya bukan pakai kamera, pakai handset saja. Bila pakai handset, lalu pengurusan pihak hotel tu ambil tindakan kepada dia di restoran tu, kerana dia masuk hanya begitu nak minum, tetapi dia buat press. Saya buatkan seluruh di dunia, jadi benda tu menggugat di hotel tersebut ada masalah sikit. Jadi pekerja terpaksa jadi tindakan, dan tu umur tu pergi dipanggil, kemudian manager perempuan tu maki tu umur tu. Rupanya maha guru tu tinggal guru saja muhadarah. Entah baik. Orang yang berselawat kepada Nabi SAW akan diberikan pahala oleh Allah SWT dan diberikan malaikat sebanyak makhluk di muka bumi yang ia diciptakan untuk meminta keampunan untuknya hingga ke hari kiamat. Untuk kita. Tak mau selawat lagi untuk kita. Selawat juga, tapi tak sama juga sunnah Nabi. Setakat selawat saja tak jadi. Kita kenal selawat dan kita berusaha untuk menegakkan syiar dan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiar buat masjid, kita buat kubah, kita pasang itu syiar. Syariatnya mari sembahyang, mari buat mulai, mari buat jemaah, itu syiar syariatnya. Kalau setakat buat masjid, tak boleh bayar saya juga. Ini tadi kita bilang, setakat selawat saja. Nak tutup daripada penglihatan orang lain, kita tak pernah laksana sunnah Nabi, maka tidak ada manfaat untuk kita. Seorang bijaksana mengatakan kesihatan jasmani terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, keselamatan agama terletak pada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat badan kita makan sedikit, selamat badan kita. Makan tak banyak. Tapi ada juga seorang yang makan banyak tapi tak besar-besar. Sebab orang dia makan sikit tapi dia besar, itu masalah. Itu penyakit masing-masing. Saya makan sikit daripada dia besar. Maka orang tidak naik pergi tadi sebelah tak habis daripada dia besar juga. Tuan-tuan makan 4 pinggan tak cukup kali dia tak besar-besar. Mungkin tuan-tuan ada ternak toyol di bawah sana. Ada ternak. Baik. Kesihatan jasmani terletak pada sikitnya makan. Kalau orang makan sikit, orang minum, tak ada minum air plek-plek, dia minum air masak, macam-macam, mungkin badan dia tahan sikit. Ada saya jumpa baru ni, masa saya ceramah perdana di Gombak, seorang doktor. Dia bukan doktor medik, dia doktor falsafah. Falsafah, bukan falsafah, itu cerita lain. Doktor falsafah, dia umur 78,
isteri dia yang terbaru 37. Saya kata, doktor kuat lagi kan nak lawan? Dia kata, saya selalu amalkan habatus sauda dan minyak zaitun ke apa lagi macam-macam tu. Kuat, dia kata, lebih kuat pada ustaz. Saya tahu mana tahu. Tapi 78 umur dia. Kemarin saya pergi makan kenduri di Padang Tengah. Tengah-tengah tu sembang, sebab saya selalu sembang ke orang masak tu. Orang masak, kalau sana pergi berhubung, sini pergi buat masak. Tengah-tengah tu sembang tu, orang pun tunjuk ada seorang awet comel dekat saya. Masa tu dia duduk siang bawang. Ustaz, Kemboja ada kata. Putih comel. Saya kata Kemboja mana? Dia kata Kemboja. Umur 31. Memang Kemboja ni kebanyakan macam ni. Hak umpan lah, hak lelaki, Europi, nak tengok tak lama. Tidak mahal lah lelaki. Ustaz, apa nama ni? Comel, memang comel betul. Dengan badan dia agak bukan kembar sangat, tapi comel. Maka saya pun tanya dia. Tanya kampung tu. Duduk di mana dia tu? Dia kata dah setahun, hampir setahun dah kahwin dengan orang tua di sini. Saya kata orang tua tak mana? Dia beritahu lah Pak Lik di rumah depan tu. Saya kata Pak Lik bukan umur 80 lebih kan? Dia kata tak 83 tau. Dah udah 84 tahun ni. Tuan-tuan, bayangkan anak tuna 84. Anak darah 31. Saya kata kuat balik dia kata. Dia tak kuat tak lepas nikah 3 kali 4 kali dah masuk hospital. Dia kata awak masuk hospital. Dia kata mau tak kuat. Dia kata makan ubat Cina. Makan ubat tu nak bagi kuat badan, nak lawan dengan bini baru ni. Telan ubat lepas minggu masuk hospital. Lepas minggu masuk hospital. Entah kau nak nikah muda, biar tuan-tuan pun muda juga. Di 84 nikah 31 memang tak masuk akal kan. Tak masuk akal. Tapi ini kenyataan. Kita boleh tengok di Bukit Kembang lah, Pulau Dengang. 84, 31, 50 tahun memang beza dia. Saya kata kalau orang mati itu ya betul tu. Saya salah. Main kita tak pening lah. Dia nak lawan tak kuat, dia mesti makan ubat. Biar keluar, tak biar keluar macam-macam. Ini wajah di Malaysia kuat lagi. Baik. Keselamatan roh terletak pada sedikit dosa. Roh kita selamat di hadapan Allah atas sedikit atau banyak dosa kita. Kalau dosa kita sedikit, kita selamat. Kalau dosa kita banyak, kita tak selamat kalau kita tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keselamatan agama itu terletak pada selawat kepada manusia terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan orang jauh, kita gunakan Facebook, gunakan WeChat, gunakan WhatsApp, gunakan email sebagainya, Twitter, Facebook, kita gunakan untuk berhubung dengan mereka. Kita dengan Rasulullah, hubungan kita adalah dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai pula kata selawat itu bid'ah. Bid'ah pada selawat. Buat qasidah bid'ah, tak bid'ah. Kalau kita wajibkan selawat baru bid'ah. Selawat tak wajib, tetapi selawat itu wajib dalam solat, dalam sembahyang. Dalam sembahyang wajib selawat. Kalau tak baca dalam sembahyang tak boleh, berdosa. Jadi hati luar kita nak selawat pun tak apa, tak mau selawat pun tak apa, nak qasidah pun tak apa, tak mau qasidah pun tak apa. Kemarin tuan-tuan ditegaskan oleh Syekh Asri Zainal Abidin, Mudir Darul Hadis Negeri Kedah. Dia kata tidak ada gunanya berselawat berqasidah saja. Kita tak pernah turun ke lapangan, ke medan untuk perjuangkan sunnah Nabi SAW. Tak pernah memperjuangkan agama Allah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak ada gunanya selawat kita. Orang kata bid'ah, macam dia kata bid'ah kan. Ada orang boleh lawan dengan saya, kalau kadang-kadang dia bersembang gitu kan. Ustaz, saya tak setuju. Ustaz kata, saya tak kenapa, saya tak perlukan persetujuan anda. Dia kata mana? Dia kata qasidah tu bukan selawat, itu bukan zikir. Selawat tu reka-reka manusia. Saya kata reka-reka manusia, apa maksud tuan? Dia kata zahara dinun wa ayyabi zuhuri hadi Ahmad, ya hana Nabi Muhammad, ya hana tu beruntunglah atau rindunya kan.
Lepas tu pula dia kata bukannya ya Badratin tu kan wahai bulan purnama. Dia tu bukannya apa nama ni selawat. Dia kata tak, tu ayat-ayat. Saya kata itulah kamu kena menjadi sastra. Balaghah bahasa Arab, balaghah ada mantik sebagainya, menjadi sastra. Rasulullah tak pernah menghalang orang memuji dan menggunakan sastra. Buktinya apa? Ketika Rasulullah berpindah daripada Mekah ke Madinah, nampak dia kepala unta masuk ke kota Madinah, apa yang dia janjikan? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tuan-tuan, Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Awak bulan mari tak? Rasul kenapa tak ada Tala'al Rasul alaina? Tapi dah bulan ni hebat. Dia boleh mantulkan cahaya untuk kesenangan orang lain. Bulan juga digunakan oleh orang ramai. Nak tentukan tarikh guna bulan, nak semua guna bulan. Tapi Taimuri tak mau tengok. Itu masalah. Itu nak tertaling ni. Tuan-tuan, Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Itu kan sastra. Nabi tak kata, dia kata betul, dia kata. Rasulullah tak pernah kata. Sedangkan ketika itu adalah acara sambutan menyambut Nabi ke Madinah. Waktu Nabi menentang benar. Kita tahu ya Badratin tidak ada masalah. Tapi janganlah sampai kita berqasidah sampai lupa orang semayang. Qasidah berlupa semayang. Tuan, banyak dah lagu dulu. Dia lagu ni, kalau orang pakai jubah dia ambil gambar dan tunjuk disebarkan seluruh dunia. Mana mesti orang tu jalan-jalan pakai. Kalau tujuannya kita bisa pakai, kita tunjuk kita pakai. Tapi kita pakai seluar jeans, kita mereka mau tunjuk orang, kita tak mau pakai seluar jeans, jangan pakai. Nak tunjuk orang, kalau tengok kita pakai juga. Mana tu punya hati, kita nak ambil gambar dia pun dalam TV, kata, hari ni tu pakai jubah. Dalam cetak dia tidur pakai jubah. Nah, besar. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke tembok besar Cina, apa benda kita nak buat? Adakah kita korek tembok tu balik? Nak nampak kenangan kita pergi sana, kita ambil gambar saja. Gambar tu kita masuk ke Facebook, tunjuk orang. Sebab kita bukan duduk situ. Kita bukan orang Cina. Kalau kita menegak, apa nama ni, dia menegak berhulu tepi tu, tak ambil gambar dah. Kalau kita menegak berhulu di tepi tembok Cina, tak boleh ambil gambar, sebab tempat kita. Tak ambil gambar, tapi kita jarang-jarang 5 tahun, 6 tahun sekali kita pergi ke tembok Cina, ambil gambar, suruh orang turun ambil gambar. Ni kita duduk tepi tembok Cina, tunjuk orang. Aku jarang main sini, ni aku dah sampai di sini. Betul juga orang pakai jubah, dia ambil gambar pakai jubah, tunjuk rata-rata dengan bercenderung. Dia jarang pakai jubah sebab tu nak tunjuk. Entah, beberapa kali kita tengok dia pakai jubah. Itu bukan nak kata dia dah, tapi kita harap dia pakai jubah dah biasa. Pakai jubah biarlah ikut Rasulullah, janganlah ikut Abu Jahal. Abu Jahal pakai jubah juga, itu salahnya. Baik. Baru tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangan-larangan serta tegahan Allah. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dalam hati apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuan akan segala yang kamu kerjakan. Karena pada hari kiamat, para malaikat, langit, bumi, malam dan siang bersaksi atas apa yang dikerjakan oleh anak Adam. Adakah perbuatannya itu merupakan kebaikan atau kejahatan, ketaatan atau kemaksiatan? Bahkan anggota-anggota badannya juga bersaksi atas apa yang dia lakukan di dunia. Tentang badan kita, telinga, mata, hidung, semua disaksi atas apa yang kita lakukan ketika kita duduk di dunia. Semua yang Allah tahu, walaupun kadang-kadang kita tak tahu. Yang mematikan 6 orang anak Melayu dan juga 4 orang Melayu, 2 orang bukan Melayu,
di konsert Bukit Jalil. Kita tak tahu. Tiba-tiba bila mati baru kita tahu. Tapi Allah, perancangan Allah lebih hebat daripada itu. Tuan, bila saya tanya kepada orang berpuasa, dia kata jangan salahkan penganjur. Kita masalahkan kepada budak-budak tu kerana dia mengambil alkohol dan juga dadah yang berlebihan. Maka dia mati sebab dia makan dadah, dia bukan mati sebab pergi konsert. Kita beritahu kat dia, memanglah dia mati sebab makan dadah, tapi sebab dia pergi konsert. Kalau buat program ceramah, takkan dia makan dadah dengan ceramah. Beberapa orang yang telah dadah waktu berdua beliau. Tengok imam masa layu sebab apa? Abudus. Tak tahu. Tu bila layu depan kita ada empuk dia bilang, tak ada. Mati serupa itu maka terdoronglah menjadi sedemikian. Oh tak boleh dia kata, kena kita kena juga larian mereka. Kita apa nama kerajaan kau nak larian orang bermaksiat? Patutnya kerajaan mengubah daripada kemaksiatan pada orang ikut pada kebaikan. Bukan maknanya kita bawa budaya kita. Kata aku sebut dalam parlimen, kita bawa budaya kita pergi luar negeri, pergi ke England, pergi mana, main kuda kepang, main rebana ubi, main goyang kulit. No, dengan tu nak tunjuk budaya kita, nak promosikan budaya kita. Masalah mari sini cari mana kuda kepang. Tengok-tengok popek kuda itu salah. Nak cari kuda kepang, tengok-tengok popek kuda. Yang bodohnya kita tuan-tuan, yang dapat bengarnya kita, bangannya kita tuan-tuan, ambil budaya luar, buat masuk dalam masyarakat kita, dibuat di stadium kita, yang mati bangsa kita. Itu yang bodoh. Jemaah kalau ada hak sokong sini, tak ada apa, dah baliklah semua. Tuan-tuan, mungkin dia kata, tak ada kena-mengena pun, kita bukan buat. Dia kata, siapa dia beri kelulusan kepada Muhammad Iqbal, pengarah program itu. Iqbal ada Iqbal nama dia. Dia pergilah Kementerian Belia dan Sukan. Siapa dia menteri? Siapa dia menteri? Orang Cina ke orang Melayu? Orang Melayu. Macam mana dia dapat pasal nak bagi itu? Kita yang pangkah dia. Kita terus mesyuarat, rata-rata masjid, rata-rata tempat kita ada mesyuarat. Macam mana nak menangkan dia? Bila menangkan dia, dia ada kuasa. Dengan sains dia boleh luluskan satu majlis mematikan 6 orang rakyat Malaysia. Siapa dia sokong tanggungjawab apa? Ada sokong jawab. Dia membawa kat saya balik. Sampah. Sebab himpun semua tu berkuasa lah di peringkat negara. Tak kerti juga tahu. Tuan-tuan, ini keadaannya tengah-tengah duk riuh bak kapal terbang hilang. Timbul pula orang mati sebab makan dadah. Pak Menteri kata jangan salahkan penganjur, salahkan orang hak minum, orang hak makan. Tuan-tuan, kondom diberi percuma tuan malam tu. Tuan tahu kondom tu buat apa? Dia bukan nak buah ikan, buah rian lah. Kondom ni dia plastik tu, nak buah benda lain. Kalau nak buah terian, nak buah kulit-kucing, tak apa. Dia masalah buah benda lain. Bila buah benda lain, jadilah kita nak cegah AIDS katanya. Tapi kita tidak pernah mencegah benda yang menjadikan AIDS tersebut, iaitu zina. Patutnya kita sebut kata negara Islam, kita cegah zina, bukan kali nak cegah AIDS. Bila kita cegah zina, AIDS itu benda ni takkan jadi lah. Laksanakan hukum hudud, tak jadi benda tu. Tidak kehafala Allah Ta'ala hudud juga, terima. Macam-macam tuan sejak kebelakangan ini, macam-macam benda berlaku. Saya hari Jumaat tu terbang hilang. Patutnya hari itu saya terbang ke Medan. Patutnya sebab ada misi nak ke Institut Agama Islam Negeri Medan di IAIN di Serdang, Juli Serdang di sana ada program di sana. Kemudian kapal terbang tak jumpa. Saya pun beritahu dekat kawan, batal hari ini saya pergi esok. Takut hari ini kapal terbang semua kena hilang belakang kali-kali aku tak jumpa. Kita bimbang juga, hilang juga. Dan esoknya saya pergi. Saya duduk sana hampir seminggu. Tengah-tengah saya duduk sana tu, Tok Umar masuk terbang dalam KRI tu. Tok Umar buat banyak lah, angkat dalam KRI. Orang sana tanya, dia buka Facebook tu, buka video tanya kita, apa ini Pak? Malu kita. Saya sikit-sikit kalau saya berhenti cakap berumah, dan saya mengaku saya berumah. Kalau saya berhenti cakap berumah, bila tak berhenti cakap berumah, macam mana? Malaysia ya Pak? Asli mana ya Pak?
Malaysia. Oh ini apa yang awak tunjuk angkat dan sudah aja awak mana? Awak Muslim? Ya Muslim. Ini Muslim tak? Muslim. Kenapa dia tak cerita taksi? Kan dia kata gila. Oh gila pakai kod ni. Senang. Nak tak jawab lagu mana? Kawan-kawan kita di Mesir ditayangkan videonya di China. Kawan saya duduk di Guangzhou, duduk di Universiti Islam di Guangzhou, dibuka ditayangkan video di laman web di Arab Saudi. Malaysia menggunakan sihir mencari MH370. Malu tak? Tuan dapat doktor ni lah. Tuan tak pergi Korea pergi mana-mana. Malu tak? Jangan balik kita dulu. Saya pergi ni 28 nak pergi ke Sumbawa, Dompu. Duduk siap nak malu lah. Duduk nak malu. Begitu mesti malu. Saya nak balik hantar, saya singgah duduk di International Airport Kuala Namu, Medan. Duduk sebab saya terbang 6.55. Saya sampai pukul 4 duduk sembang dengan ada 2-3 orang masalah situ. Ustaz pun dia cakap putih juga. Kita cakap mana kita tahu. Tak tahu kita buat balik kat telefon lah. Biasa tu. Sembang-sembang dia tanya berkenaan dengan kehilangan tersebut. Macam mana boleh hilang rata? Macam mana tak ada satu badan khas? Macam mana tak ada satu orang yang mengurusikan pencarian tersebut isu ini? Kalau dia kata pada negara-negara lain mesti ada seorang di mana pegawai setinggi kerajaan sama ada tentera ataupun apa saja, KCS apa nama ni, ketua sel-sel apa mengurusikan jabat satu kita rasa siasatan khas dan berkecuali dia kata dia akan cari, dia akan bomba di bawah dia, polis bawah dia, semua maklumat berada. Dia tak kenapa PM cakap tak boleh, menteri cakap tak boleh, ketua polis cakap tak boleh, DK cakap tak boleh. Kita kata DK tu saya kata guru Tok Umar kata tak boleh. Tok Umar kata dia tergantung atas 3 negara. Di antara Malaysia dengan Vietnam, satu lagi dia tak tahu nak beritahu. Kalau betul saya boleh di Tok Umar. Tuan, ini suasana yang Allah nak tunjuk kekuasaan. Tengah pendapat orang kata lepas belah raya Kajang nampaklah buat terbang tu. So orang kata wallahualam betul. Tapi kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah permudah pada urusan mencarinya kalau mati. Temukan mayatnya untuk memudahkan, untuk menenangkan hati keluarga mereka. Kita juga kalau anak cucu kita duduk dalam tu dan kita juga sedih, kita juga pilu mengenai nasib yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan, kita berdoa walaupun hari ini mungkin nasib mereka, mungkin dengan doa yang kita titipkan buat mereka, Allah selamatkan anak cucu kita daripada berlaku sedemikian. Kita berdoa duduk tengah malam, kita berdoa siang hari, kita berdoa supaya Allah selamatkan penumpang MH370. Jangan minta selamat MH370. Selamat buat terbang orang mati habis. Dia tu selamatkan penumpang MH370. Tu betul pemula daripada pilot sampailah kepada anak kapal. Betul. Ni Allah selamatkan MH370. MH370 elok lepas ni dia angkat naik tukar enjin terbang balik. Orang alam tu semua mati belakang. Dia betul. Kita kena tengok juga doa kan. Tunggu. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Bumi bersaksi atas orang mukmin dan orang zuhud. Ia berkata, ia menunaikan salat, berpuasa, mengajarkan hadis dan beribadat. Maka orang mukmin dan zuhud itu pun sangat berbahagia. Lalu ia bersaksi atas orang kafir dan ahli maksiat. Ia berkata, ia mengerjakan perbuatan syirik, berzina, minum arak dan makan makanan yang haram. Di bumi jadi saksi. Dunia cerita. Bumi cerita, ya malam pun dia duduk atas saya ada selawat. Bumi itulah cerita. Bumi esok tak datang esok dia pergi tempat dia pula. Bumi cerita. Yauma idzin tu'addisu akhbaraha. Bumi akan ceritakan perkabarannya kepada Allah SWT. Malam ni kita duduk surau. Esok kita main judi contohnya. Bumi hak nama Al-Kausar dia cerita kepada Allah. Hari dia dengar kuliah. Esok genting beritahu dia main judi di sini hari ini. Lari-lari dah. Tak dapat lari tuan-tuan. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Baqir Abu Al-Laits bahawa tanda ketakutan kepada Allah itu dapat dilihat di tubuh badannya. Tentu ada satu kisah. Ada satu kisah seorang ahli ibadah. Keluarga ini keluarga ahli ibadah. Ada cerita lain saya percepatkan. Kalau saya baca ikut ayat dia pun dan semua tahu diri. Saya baca ikut ayat saya dah baca dalam. Ada seorang ahli ibadah. Dia beribadat, kemudian keluarga ini ditimpa masalah makanan.
Suaminya terlalu sakit, isterinya ada mampu lagi berjalan. Isteri dia pergi bertemu dengan seorang saudagar yang kaya di kampung itu, di bandar itu, di kota itu. Dia kata, wahai saudagar yang kaya, aku miskin dan aku sedang kelaparan. Anak dan suamiku berada di rumah menggigil kelaparan. Aku minta nak beli, nak pinjam sedikit makanan. Nanti bila aku dah ada, aku akan bayar balik. Saudagar dia kata, wahai perempuan, aku boleh beri kamu makanan, tapi dengan syarat kamu serahkan tubuhmu itu. Anda buka kitabnya, muka surat yang ke-8, bab yang kedua. Boleh aku serahkan beras kepada kamu, boleh aku beri makanan kepada kamu, dengan syarat kamu serahkan tubuhmu itu. Ini berilah ni. Maka umpan tu senyap dia balik ke rumah. Ahli ibadah, bukan coknya orang umpan. Orang umpan dah berangkat saya tak tahu Allah tu tak ada minta, dia bagi dulu. Betul. Saya apa pernah orang offer kan. Tapi kita ni iman kuat tak apa. Iman tak kuat terbang dah. Entah di pelik-pelik, zaman lagi sama pelik-pelik. Zaman budak darjah 4 ada Facebook dah. Zaman ni pelik. Atau lagi buat mesej, kita ni ustaz, ada rupiah, gambar dalam Facebook. Tapi dia kata, hai abang, ini kita. Tengok pula 18 tahun umur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cerita jalan dah, saya tahan je lah. Kalau ustaz. Saya pun sebenarnya orang bagi ustaz, kalau tengok ustaz jalan juga. Tuan-tuan, zaman kali zaman macam tu. Dia kata, dia balik rumah. Senyap, dia tak jawab, dia balik rumah. Kerana dia takut kepada Allah. Dia balik rumah, sampai di rumah, anak-anaknya menjerit, menangis. Ibu, ada makanan tak? Kami akan mati kalau tak makan. Maka dia lihat anak dia yang sedang menggigil kelaparan. Maka dia patah balik rumah saudagar itu. Dia bertemu dengan saudagar itu. Dia kata, aku akan penuhi permintaan. Saudagarnya, betul kan nak penuhi permintaan aku? Setelah tubuh badanmu untuk aku? Kata, ya, aku bersedia. Kenapa? Karena terlalu lapar dan berkemungkinan anak-anaknya akan mati kerana kelaparan. Mungkin cerita ni lah yang diambil oleh bekas seorang menteri dulu. Kata, umpan boleh melacur kalau darurat. Tengoklah, ada cerita lagu mana. Dia tak boleh motong, untuk 3 hari dia bilang, jual tak boleh. Dia kena tengok keadaan juga. Tapi bukan dia kata wajib, tak. Bukan kata boleh tak, tak boleh. Ni keadaan yang terlalu mendesak, tu pun bukan rela. Bukan rela. Maka, lelaki itu bawa masuk perempuan tersebut dalam bilik. Dia tanggalkan pakaian. Lelaki itu tanggal pakaian sendiri. Dia suruh perempuan tanggalkan pakaian. Bila lelaki itu nak mendekati perempuan tersebut, dia melihat perempuan itu menggigil macam anggota badan nak bercerai daripada tubuh. Ni macam pelabur nak turun. Lagi tahu salilah. Maka lelaki itu tanya, mengapa kamu menggigil seperti ini? Adakah kamu segan kepada aku? Kamu malu kepada aku? Perempuan itu dengan nada terkata-kata menjawab, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah kerana ini bukan satu arahan, bukan satu benda yang disukai oleh Allah. Tetapi aku takut anakku meninggal, mati kerana kelaparan. Terpaksa aku jual tubuhku kerana aku nak penuhi keinginan anakku untuk mendapatkan makanan. Maka orang itu tersedar, orang kaya itu tersedar, dia kata, kalau kamu yang miskin pun takut kepada Allah, aku yang kaya jauh kena lebih takut kepada Allah melebihi kamu. Sebab dia jumpa sebagai hati ni nakal-nakal sikit-sikit kan. Bernakal betul-betul, memperpegang tak kira lain. Yang betul. Kalau kita lain kali dia bebaskan perempuan itu, dia beri makanan kepada perempuan itu. Kemudian perempuan terbalik dengan seronoknya. Jika ini, suasana ini berlaku zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa mendapat wahyu daripada Allah. Allah menceritakan bahawasanya aku telah mengampunkan simpulan bin simpulan. Satu hari Nabi Musa datang bertemu dengan dia. Wahai hamba Allah Lalita, wahai Mat, aku rasa hang macam ada buat sesuatu yang salah di sisi Allah. Nabi Musa, dia dapat tahu kan Nabi. Dia kata, wahai Nabi,
aku ada melakukan kesilapan. Dia cerita. Dia kata, wahai saudagar, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa. Seronok dia kata, seronok. Karena apa? Karena Allah telah mengampunkan dosa. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang takut kepada Allah. Kita tak takut kepada Allah. Kita jauh lebih takut kepada polis daripada Allah. Nampak lampu biru nak mesti pertama saya kita buat tarik dari pinggang saya. Saya betul saya buat kerja lampu juga. Tarik dari pinggang. Sebab apa tarik dari pinggang? Sebab polis kata tak pakai dari pinggang saja kena saman. Takut. Tapi untuk imam tu beliau azan sampai nak keluar nak tekak suruh mari masjid. Takut kamu kena saman dengan malaikat. Tak mari. Tak tarik. Tak bangkit baca surau. Tak bangkit mari masjid. Itu kita. Bukan saya tentang. Saya pun juga kadang-kadang dulu. Tuan. Nampak yang lampu mesti pakai. Mesti pakai. Selama sebab kita tahu malam petaka ada di depan. Polis ada depan nak saman kita, sama pula JPJ, lagi takut. Macam baru ni ada orang terbunuh disaman oleh JPJ. Mana tengok video? Mana tengok ada video? Seorang ulama muktabar di negeri Malaysia ini disaman oleh JPJ. Entah yang buat JPJ kan disaman semua. Ulama muktabar yang selalu keluar dalam putusan Malaysia. Haji Abdullah Sama. Muktabar tu bukan ulama lelaki mana boleh masuk apa namanya putusan. Karena muktabar boleh masuk. Jadi kita risau tadi mana? Ada tak risau tadi mana? Kita risau tadi bukan original bukan baru ni. Kalau mana lah tahun 80-an baru zaman Tukur Rahman dulu ni. Jadi kita tu tak ada lesen mati, rotek pun mati. Cuba tengok lesen dia ada video. Mana dia buka dalam YouTube pada Abdullah Sama disaman JPJ. Ini apa? Dia cari lesen tu. Dia kata kita kira nak lawan. Dia kata ni mula ni pernah menteri panggil pula di Putrajaya kita bukan nak lawan. Dia kata ni tak sengaja. Dia kata. Orang tak tahu. Hari itu dia buat ceramah. Ceramah tak habis. Sebab tak payah lesen. Hang kena saman juga. Tak ada kes yang makan kan. Sama lah. Patut dia tengok hang tu guru besar tu bertahan kerajaan. Oh, tu guru tak sama. Tak apa. Tu jalan. Jak boleh esok tak? Dulu boleh esok sebab pelihara je. Lepas pelihara tak pakai kan? Mana tuan-tuan? Saya sebut banyak kali dah. Mungkin tuan-tuan semua sebut. Ulama yang duduk dalam bukan perjuangan Islam, dia ibarat daun kari ya. Dia kalau khas sikit, kulit-kulit mana? Orang pakai ketika tumis ya. Ketika masak orang tak makan. Ketika nak tumis kan, daun kari, apa namanya, bawang, kulit kayu manis, jintan putih, semua tu buah-buah. Bukan apa? Apa lagi? Dia buah-buah. Sebab kalau makan kuk, letakkan mulut Allah. Nak pula suampan yang terakhir kita mahu tu. Masa dia nak coklat. Bila masak tuan-tuan, kita cetok gulai tu, dalam tu ada daun kari, dalam tu ada kulit kayu manis. Orang makan tak ada kulit manis. Orang tak makan. Cetok tak tepi. Awak tak tepi, dia sampah. Tapi hari berhenti macam ni. Masa minyak tengah depan aku, daun kari mana daun kari. Tak ada, tunggu. Tutup api dulu. Tunggu daun kari sampai. Daun kari sampai, lepas masuk dulu. Siong, masuk gelap. Kacau. Doa ke macam? Dah masuk ayam, dah masuk ledek, dah masuk santan, dah masuk rempah. Daun kari tersebut, kulit dia dilupakan jasanya. Dia pun lupa. Buta tu. Kalau dia dapat 2 juta, takkanlah tak boleh bayar saman, tak boleh rotek dengan lesen. Dia dapat 2 juta antara itu. Abdullah Sama dapat 2 juta. Naik petang hotel lembu termasuk depan rumah saya, dia pergi ceramah. Dia kata, turut kita ceramah sampai kena. Ceramah, ni sesak, ada sesak, semua sesak lah. Dia seorang betul. Rupanya tak bayar zaman pun sesak juga. Tuan-tuan dan puan yang dihormati Allah, dia takut kepada Allah sampai menggigil badannya, diampunkan oleh Allah. Itu hebat tuan, kita takut kepada Allah. Kita tak takut, kita jarang takut kepada Allah.
Kita takut ada tempat-tempat tertentu. Macam ada jumpa polis, kita takut tak jumpa, tak takut. Polis sendiri pun kadang-kadang dia tak pakai television juga. Dia tak kerja, tak kerja dia pakai. Mungkin polis sini boleh tempat lain kan. Dan kita pun tengok kawan-kawan kita polis banyak. Itu keadaan. Tu imam pun bayar dan dia jadi tugas apa? Tidak dia tak bayar apa? Contoh lah, tu imam sini. Anda yang buat main, kawan-kawan saya dulu lah masa duduk mak tapi dulu. Ini imam terawih. Imam terawih, malam-malam di imam terawih. Subuh haram. Subuh haram, tak semayang. Tapi terawih tadi saya baca kunut nazilah. Bukan main-main. Entah ini masalah. Dulu zaman belah-belah tajau dulu lah. Lalu tuan tobat lah lah. Entah. Kita tak takut kepada Allah. Kita hanya takut di ketika tertentu. Kerana bila kita takut di ketika tertentu, itulah yang menyebabkan kita sekejap buat maksiat, tidak kita yang baik. Itu masalah. Pernah satu ketika tentang kitab ini juga menceritakan, kitab ini juga menceritakan satu manusia yang banyak maksiatnya. Bila ada banyak maksiat, Allah telah perintahkan malaikat ambil dia masuk dalam neraka. Bila nak masuk dalam neraka, terdengar suara halus. Ya Allah, bukankah Rasulmu telah menghabarkan barang siapa yang pernah terkena air mata yang takut kepada Allah, kamu haramkan ia dan ke neraka. Allah kata betul. Kemudian Allah perintahkan malaikat ambil orang itu masuk ke surga. Masukkan orang itu ke surga, sedangkan dia dosa banyak. Maka Rasulullah Jibril naik di atas bukit, di atas batu dalam surga. Dia kata, wahai ahli surga, manusia ini dilepaskan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga karena sehelai bulu mata. Kenapa? Karena sehelai bulu mata yang menjadi kepada Allah, dia pernah terkena air mata manusia itu yang pernah menitis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa kali kita teriak tentang takut ke Allah? Berapa kali? Jangan kira lah tengok cacat meresati itu contoh lain. Tengok main hero, main boss, tengok cerita Korea, cerita orang putih, tengok cerita Hindustan. Cacat meresati itu ingat cerita dulu anak aja. Endingnya semua maksiat kan? Last kali mesti teriak bila anak gajah tu kena tembak, Allah menangis terasa 4 lain kita orang tak kena lagi. Sebab apa kita tengok? Sebab apa kita teriak? Sebab kita menghayatinya daripada mula sampai habis. Anak kita basuh susu siap-siap tak piu. Anda kan teriak boh gitu. Tembak fokus. Kita dah masuk bayi dong anak. Fokus. Kita boleh teriak tentang sebab apa? Sebab kita baca subtitle-nya. Subtitle ni kita baca. Maksudnya kita harap nak tengok apa cerita tu, kita dah baca subtitle-nya. Elok nak baca, nak hafal subtitle, tengok tukar benda lain lah. Nak baca ni tukar benda lain lah. Kita dah teriak sebab tengok subtitle-nya. Kita belum tengok sebab tu kalau cerita Mak Saleh ada cerita apa saja yang tak ada subtitle, kita tidak akan teriak waduh gila-gila benda sedih. Tak teriak dalam kalau kita tak faham, kita tak faham. Ni pun kita tengok, kita tengok subtitle dia. Kita teriak apa kita baca bawah tu, tak tengok buat cerita tu. Kering jarang-jarang kan. Tengok orang nak gajah, teluk boleh tengok. Tengok orang nak gajah ada, teluk boleh tengok. Kalau tak tengok, tak boleh, tak faham. Umpan gelap sebab emang pengalaman dia pun. Aduh. Teriak. Sebab apa kita tak boleh teriak tengok Quran sebab tak baca subtitle dia. Kita baca Quran, kita tak pernah menangis kerana kita tak pernah baca maksud Quran. Kita baca saja. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita baca, nikmat apa yang kamu nak dustakan. Kita baca pula, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kita baca Allah tunjuk Qurannya laut dan sungai tak bertemu. Kita baca tapi tanpa kita tak tahu. Bila tak baca subtitle, kita tak faham. Baca setiap tahun, setiap kali bulan Ramadan, khatam sekali, tapi tak baca sendiri juga. Bila kita hanya baca, tak baca maksudnya. Kita bukan orang Arab. Kita berkawan dengan orang, tu pun Arab Pakistan nak jual kapetnya.
Tak reti bahasa, jadi kita kena faham. Sebab tu, kesan yang mudah kan. Tengok subtitle boleh teriak. Tengok cerita Masaleh, cerita orang putih. Tengok cerita Korea, cerita Cina, cerita cerita Hindustan, Muhabbatin, cerita tentang Caca Bersati, tengok cerita Basyar. Itu ada cerita lain lah. Mana cerita lain yang kita tengok subtitle kita boleh menangis. Quran kita tak boleh menangis, sedangkan cerita dalam Quran lebih dahsyat daripada cerita itu. Bila tengok hero, bila tengok air mata seret turun. Ini dia cerita perjuang-perjuang agama Allah mati gugur di medan syahid untuk sampai ke Islam ke zaman kita. Kita tak pernah gugurkan air mata kerana sedih pada perkara itu. Kerana kita tak faham cerita-ceritanya. Ini masalah tuan-tuan. Sebab tu teriak bukan boleh paksa, tetapi ia boleh dibuat. Sebab orang tak ada mata bayar. Orang lelaki kebanyakan dia kalau ada menikah dua, dia beli air mata bayar tu banyak. Tuan-tuan, kita baca Quran, kita baca maksudnya, baca maknanya, kita akan mudah faham. Kita akan ada penghayatan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan yang dalam jelas sekalian, saya hari itu ke Dompu Indonesia bulan 2 hari itu. Ke Dompu Indonesia yang perlu naik 3 penerbangan. Kuala Lumpur, Denpasar, Bali, Lombok, Bima. Bima ni dekat Sumbawa, dia hampir dengan Australia. Ini cerita orang yang faham agama ni. Di Sumbawa, di Dompu ini tuan-tuan, rakyatnya 99% Islam. Tapi dia punya taraf kehidupan 20 tahun sebelum kita. Masih ada orang tenang pagi di daerah bukit. Sekolah pakai kawat mata punai lagi ada. Tuan-tuan, saya pergi ziarah sebuah sekolah di Desa Barat, Kabupaten Dompu, Dapel 2. Apa ya? Tuan, saya pergi nama Syamsul Ma'arif. Sekolah itu nama. Ada 3 blok, satu dekat ada. Ada tu surau. Surau tu pondok yang diwakafkan oleh orang. Pondok tu pun di bawahnya disulam dengan kayu-kayu bakau. Pak takut balik. Saya pergi. Ada 216 orang pelajar. Dan ada 61 orang guru yang mengajar. Sebab berjumpa dengan tu. Dan saya bagi semangat atas semangat duit nonton tu, saya salurkan ke sana sikit. Tanyalah dia tu. Pertama kali lah sejarah saya pergi. Tuan-tuan kecoh lagi lah bagi saya. Yang ke depan saya, pertama kali saya tengok sekolah adalah sifat. Lagi bang. Dan kursinya ustaz sepaku sendiri. Jangan dulu. Saya tanya pada ustaz-ustaz itu, berapa lama orang sekolah? Dia kata hampir 13 tahun. Jadi bapak, tuan dimaklumkan kepada saya, gaji untuk guru-guru di sana, mengajar agama, fiqah, tauhid, tasawuf semua sebulan 100,000. Saya kata ya Rabbi, Perdana Menteri Malaysia 20,000 lebih. Hebat apa? Kata apa? Bukan gitu Pak, ini RM1,000 saja Pak. RM1,000 bersamaan dengan 28 ringgit Malaysia. Sebulan gaji ustaz mengajar sekolah agama 28 ringgit Malaysia. Itu pun dibayar 3 bulan sekali. 3 bulan sekali 300,000. Ustaz lain kaki pergi sekolah, tak pernah main muncul, tak ada sepeda tak. Motor tak ada. Tapi semangat dia. Ada seorang itu namanya Yaakob, Ustaz Yaakob. Kita maaf pada Yaakob sini. Dia mengajar itu 11 tahun. Dia halalnya hampir 56, 57 umur dia. Dia tahu Ustaz, kenapa mengajar di sekolah ni? Sedangkan gaji, dia naik sekian gaji dalam 40 ringgit dah. Dia buat lama 40 ringgit. Saya tahu Ustaz, dia bagi saya Ustaz, kerana untuk Allah lebih mahal daripada gaji. Berderau dah dalam rumah. Kita berfikir Allah, kita nak makan tanpa hidup dari mana? Tuan-tuan, kita duduk Kuala Lumpur ada 3,000 sebulan, tak cukup itu layan lagi. Maka nak senang, kalau nak kaya ada duit 3,000 makan kangkung kaya. Kalau nak makan nak lain nak tahu orang. Kangkung pun nak katah je tak boleh, nak berbelacang tak, belacang mahal ni. Nak berminyak mahal ni.
Tuan-tuan, 40 ringgit dia kata Ustaz, redha Allah lebih mahal daripada segala-galanya. Pertama kali saya pergi tuan-tuan di tepi sekolah tanam padi pada rumah. Tanam padi, tanam jagung. Jual padi, jual jagung, masuk sikit dekat sekolah. Padi dia tak jual semua, dia simpan sikit untuk bagi makan dekat anak-anak pelajar. Kebanyakan anak yatim, anak miskin. Saya pun dengan ahli rombongan, 2-3 orang, kawan-kawan, kita bagi semangat sikit. Saya kata saya ada sikit, saya kata nak bagi. Dia tahu nak bagi lah. Saya kata dengan ini saya umumkan peruntukan kepada sekolah ini banyak 3 juta. Kemak nanti kalau Malaysia, saya menteri 3 juta rupiah bersama dengan 1,000 ringgit. Lebih kurang 900 rupiah itulah. Lebih kurang 1,000 ringgit kita beli kepada mereka. Itu pun seronok kita beli surah 50,000 bonus kepada guru dan ustaz-ustaz sebanyak 61 orang itu. Kita beli 3 juta, kita agihkan surah 50,000 untuk ustaz-ustaznya. Dan insyaAllah 28 hari bulan tuan-tuan doakan semoga kapal terbang saya tidak hilang. Saya nak pergi lagi kali kedua untuk saya bantu. Saya balik ke Kedah 2-3 bulan untuk tolong buat mak nabi kita di Perantara itu pun kita jalankan juga. Saya fikir balik, orang di sana tuan-tuan tanam jagung, tanam padi, buat kerja sisi boleh bangunkan sekolah. Takkan kita pejabat tak boleh buat. Jadi saya tu fikir. Saya balik turun tekan kepada yang kuasa. Saya kata mesti siap tahun ni sekolah ni. Tahun depan masuk pelajar. Saya kata kalau tidak malu aku dengan orang Sumbawa. Orang Sumbawa miskin naik kereta kuda. Naik kereta kuda hak bukan kereta kuda yang mengebat tak, kereta kuda hak teruk kan. Pun boleh buat sekolah agama. Kita yang lebih pendapatan daripada mereka, gaji 3-4 ribu sebulan, takkan kita tak boleh tolong siapkan. Saya kata InsyaAllah tuan-tuan, pertolongan tu juga datang kepada tuan-tuan semua. Kita masih perlukan 35,000 kan? 30 ke 35,000 untuk siapkan bangunan di Padang Terak. Ni Padang Terak ni. Di Padang Terak jadi saya letakkan borang wakaf di belakang. Tuan-tuan boleh sumbangkan RM1, RM2, RM10, RM20, RM100, RM200 atas semangat yang tuan-tuan nak buat untuk kita buka pengajiannya terhadapan di Padang Terak untuk membantu anak yatim dan anak miskin insyaAllah. Dan saya nak bentangkan sejarah tuan-tuan untuk tuan-tuan dan perempuan sumbangkan. Untuk saya ambil setiap sen yang tuan-tuan bagi untuk saya bawa ke Sumbawa 28 hari bulan insyaAllah. Siapa yang rasa nak buat akikah kambing sekor 500 saja. Lebih kurang sekor 500, 480, 500 itulah sekor akikah. Tuan-tuan dia beritahu jangan nemu saya tahu kalau saya tak kisah. Kalau kambing saya bisa lah, bisa sembang di sana 500. Mana nak tahu buat tuan-tuan ada bini baru yang anak sudah dapat. Kita rasa kita simpan insyaAllah. Dan saya simpan. Itu harga paling mahal. Tuan-tuan boleh jumpa beritahu saya tadi. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan boleh sumbangkan. Sumbangan, hari itu kita bawa 1,000 helai kain tudung. Kita sedekah kepada mereka. Tapi saya tak di sini, saya beli di sana. Saya beli di apa nama ni, Mataram di Lombok. Saya beli situ. Mudah jika di sini nak kena bayar teks, nak pergi macam-macam. Jadi harga tudung tu mahal, harga tudung menteri. Jadi kita beli kat sana murah sikit. InsyaAllah kita beli dan buka RM10, RM20 gitu ya. Kita beli 1,000 helai baru ni. Orang berebut tuan-tuan. Ada yang pakai ikat cengek pun ada. Tak apa. Yang penting kita cuba nak beri mereka guna untuk mudah-mudahan kalau mereka pakai ataupun tidak kita dah lepas dah tanggungjawab kita. Beri mereka untuk pakai, untuk tutup aurat mereka, itu dah cukup. Saya begini insyaAllah nak beli naskah Al-Quran. Kalau semangat tuan-tuan lagi, beli naskah Al-Quran untuk letakkan di surah-surah dan masjid di sana. Dan juga pembelikan. Dan juga pakaian semayang. Jadah kita akan sumbang kepada warga Islam di sana. 99.9% orang Islam di sana. Dan di sana satu pulau yang saya pergi di Indonesia yang boleh buka Quran sekuat-kuatnya di waktu subuh. Kalau semua ada orang Islam, tidak masalah. Tapi sayang 400,000 rakyat di situ, manakah yang miskin mereka. Kereta paling mahal Avanza. Okey rakyat naik Avanza. Kita tengok rakyat naik Avanza, naik kesangan Avanza, naik kesangan. Orang kampung naik kereta suruh dalam atas sini. Ya, tuan-tuan, insyaAllah semangat tuan-tuan itu kita akan memanfaatkan yang baik kepada Allah SWT. Saya dah lebih daripada pukul 9 minit tuan-tuan. Saya minta maaf kalau saya terlajak sikit. Tetap juga saya nak berhenti pukul 9 minit insyaAllah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Tadi panjangkan umur kepada Allah SWT.
Doakan semoga saya diberi kesehatan oleh Allah dan juga total juga dipanjang umur dan dikurangkan rezeki oleh Allah SWT. Karena pada tahun ini saya tak berhak sangat lagi. Mungkin saya teringat kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal bila anak bertanya, wahai ayahku, bila kita nak rehat? Tak ada apa masa nak rehat. Dia kata, wahai anakku, kita tidak bisa berehat selagi mana kaki tidak menjejakkan kaki ini tidak menjejakkan lantai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berehat daripada melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang letih sangat-sangat tuan-tuan, letih. Kemarin dia Kedah, ini esok sana sini, duk tua dalam kuat terbang dengan hanya kereta. Bini sebulan sekali jumpa anak. Dia tak apa, kerana kita seronok. Kerana ini yang kepada kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya minta bukan untuk ikut saya, tetapi doakan semoga saya diberi kesihatan dan kelancaran oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, baik kepada Allah Subhanahu wa taala segala kesilapan dan kelemahan daripada kesilapan itu sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan tersilap kata. Saya harap lepas ni lepas saya berhenti kita dengar berita yang menggembirakan, insya-Allah. Menang lagi? Berapa ribu? 5,000 lebih aja nanti. Tak apa, 5,000. Itu setara apa nama ni? Malaysia. Sebab duduk dalam TV kita tak ada orang lah. Tak apa. Mudah-mudahan kemenangan ini salah satu manifestasi untuk kita meningkat menuju kejayaan yang lebih besar untuk negara kita di masa hadapan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.